رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي خلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita melahirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam Kul Duha Kul Khasmanai di bawah tajuk kelebihan melaksanakan ibadat korban, anjuran dan bacaan MWCPLT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati, merahmati belajar pada kita. Amin. Diangkat kedudukan mereka ke sisi Allah, diampunkan dosa mereka, dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Diberkati semua usaha yang mereka lakukan, dijauhkan mereka daripada malapetaka dan bencana dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu mengiringkan mereka dan kita semua dengan taufik dan juga hidayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada saat yang kita berada ini, kita sedang berada pada saat yang sebegitu dekat dengan musim ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari kita dan umat Islam bakal melakukan ibadah korban. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang kita baca ini pertama kali, Allah sebut tentang bahawa dia telah mengurnia sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi. Dalam ayat yang Allah sebut ni, Allah sambung dengan fasalli li rabbika wanhar. Bersemayanglah kamu untuk Tuhanmu dan bersembelihlah. Dan Allah sebut inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya orang yang membenci kamu, siapa yang membenci kamu, ia akan terputus daripada mendapat semua keinginan-keinginannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengarahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dan bersembahyang dan menyembelih. Ibadah korban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukumnya ialah sunat muakkad. Maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut kita melakukan. Bagi orang yang berkemampuan tapi tidak melakukan ibadah korban, hukumnya makruh. Maknanya agama tak suka. Dia benci oleh agama sebab ada duit tapi tak buat ibadah korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam maksud dan makna yang lain, korban, ibadah korban yang kita buat ialah untuk mensyukuri terhadap nikmat setahun yang Allah bagi pada kita. Kalau nak ikutlah, kita makan, minum, pakai setahun ni juta barangkali, Allah support kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi kenderaan, Allah bagi rumah, Allah bagi semua, Allah bagi kesihatan yang terlebih utama sekali. Takkan nak keluar 750, 800, 850, tak boleh kot keluar setahun sekali sembelih korban. Sembelih korban itu bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala tak memerlukan ibadah kita. Ibadah kita untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh kita beribadat untuk kita. Dia suruh kita beribadat kerana dia untuk kita. Jadi sembelih korban ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk orang-orang yang sangat-sangat memerlukan, seperti golongan fakir miskin. Maka sebab itu hari raya Aidil Adha, nama pun hari raya Aidil Adha, hari raya korban. Hari raya korban. Bila dia hari raya korban, berarti seharus dan selayaknya bagi orang yang berkemampuan melakukan korban. Tengok nama, hari raya korban. Hari raya yang disunatkan kita melakukan ibadah korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun kita hanya semata-mata nak bagi duit pun dah besar rahmat dah. Kita nak pi urus, nak pi kandang, nak beli lembu, mungkin menyulitkan. Tapi cukup kita bagi duit, kita amanah ke orang, kita wakilkan dia untuk buat korban, dah memadai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari raya korban, hari raya kita menyembelih binatang, iaitu menyembelih binatang ternakan, kambing, lembu, unta, kerbau dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sembelih korban ialah merupakan satu ibadah sunat yang dituntut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu tutup guru selalu pesan pada anak murid,
Jangan lupa tahun ni buat korban. Ayah saya dipegang sungguh, yang dititip oleh guru dia. Setiap tahun dia tak pernah meninggalkan ibadah korban sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga pada dia sakit pun, ditanya pada mak, dia kata, "Tahun ni kira korban, nak buat korban juga." Sebab sunat yang sangat-sangat dituntut kita melakukan. Hari raya korban ni juga disebut dengan Aidil Fuqara, hari raya orang-orang fakir. Maknanya orang fakir menanti-nanti hari raya ni, sebab mereka bakal mendapat daging korban. Daging korban ni luar biasa sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya setiap kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bukan termasuk dalam kategori fuqara pun sangat harap dapat daging korban kalau tak buat korban. Contoh, masjid orang buat korban, sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni tak dikategori dalam golongan fuqara, tapi macam mana kalau dapat daging korban? Suka. Luar biasa daging korban ni, orang suka nak makan daging dia. Maklumlah daging korban ialah ibadah. Maka sebab itu, oleh kerana dia ibadah, dia tak boleh bagi orang kafir makan, sebab dia ibadah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, maka bayangkan bagaimana orang-orang miskin mendapat daging korban. Walaupun bagi tak banyak pun, tak sampai sekilo, tapi dapat setengah kilo ataupun kurang daripada tu, dah seronok sangat dah. Dapat lagi. Nak beli mahal 30-40 ringgit sekilo sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, maka mailah pada tahun ni yang tak pernah terfikir ataupun tak pernah buat korban, buat korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi buat korban ni termasuk dalam syiar agama. Seperti mana yang Allah sebut, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Korban ni bila mana kita buat, kita sembelih korban, jadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban kita buat tanda kita mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi sepanjang tahun. Buat keluar 750 kalau dia di dasar ni kita hanya ambil 750 ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk setumpuk bagi seekor lembu. Mungkin tak banyak, tapi yang saya nak ialah orang buat korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, korban ialah merupakan tanda kita membesarkan syiar agama. Dan bagi orang yang buat korban ni, disunatkan dia makan sikit, kecuali dua perkara. Tak boleh makan sama sekali. Yang kedua, nazar. Ni kata tahun ni kalau anak dia balik, dia nak buat korban. Anak dia tak balik dah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun contohnya. Tahun ni kalau anak dia balik, dia nak buat korban. Tengok-tengok anak dia balik. Nazar ni dia mempercepatkan kita mendapat hajat. Siapa-siapa ada hajat, sallallahu alaihi Muhammad, maka tunaikan hajat dengan bernazar. Jadi bagi orang yang menazar nak buat korban, dia tak boleh makan sikit pun daging korban yang disembelihkan. Yang kedua, kalau ditentukan ada lembu contohnya depan rumah dia, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata lembu tu nak buat korban, tu dah jadi nazar juga. Kambing tu
atau nak sembelih buat korban. Bila dia kata macam tu, jadi wajib. Dua tempat tu tak boleh makan sama sekali. Dalam lain daripada tu, disunatkan walaupun kita masalah Sayyidina Muhammad buat korban, jadi eloklah kita ambil sikit, walaupun tak ambil banyak, ambil sikit untuk kita makan. Yang selebih itu daripada siapa? Sanak saudara, pak long, mak long, pak cik, apa segala. Jadi kita bagi kepada sanak saudara adik-adik kita. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad diberi kepada fuqara ataupun fakir miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah kelebihan besar yang Allah bagi kepada orang yang melakukan ibadah korban. Ibadah korban juga berpandukan kepada perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebut tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembelih 2 ekor kambing berwarna putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Nabi sembelih dengan tangan dia sendiri, dengan Nabi menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih binatang ni jangan baca bismillah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila sembelih binatang korban, ada yang kita kata hanya bismillah dengan nama Allah. Tak sesuai. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, tapi sembelih tak sesuai. Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebut pada ketika nak sembelih binatang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, sembelih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu perbuatan yang Nabi kita pernah buat. Nabi sembelih kambing yang warna putih. Pasal apa Nabi sembelih kambing yang berwarna putih? Jadi sebagai tafaul ataupun penunjuk cara betapa putihnya hati melakukan korban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan binatang korban ni hendaklah binatang yang sempurna. Kalau kita kata contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh tanduk dia, tanduk patah, tak boleh buat korban. Takkan nak bagi binatang yang tak elok pada Allah. Bila nak bagi ke orang pun, orang hanya akan terima yang elok. Contoh, kita pergi kedai, kita facial minyak, kita buh minyak, kita bagi duit koyak. Agak-agak cashier kata apa? Ada duit lain tak? Tu dengan orang. Dengan Allah lebih-lebih lagi. Tak sah ibadat korban kalau binatang itu cacat. Telinga tak ada ke? Salah Sayyidina Muhammad. Ekor putih ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau binatang tu tanduk dia patah, jadi pun tak boleh dijadikan binatang korban juga. Sebab binatang ni bila mana tanduk dia patah, jadi dalam tanduk tu kosong. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak patut binatang itu jadikan sembelihan. Sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Buat korban ni kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi macam mana kalau ibadat kita buat itu dengan binatang yang tidak sempurna? Dan kelebihan korban juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila seorang tu menyembelih korban, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum daripada darah itu menitik ke bumi, Allah dah ampun dosa orang yang melakukan ibadah korban. Itunya kelebihan korban tu. Jadi maknanya Allahu Akbar, orang yang buat korban, sebenarnya korban ni memadai dengan dalam keluarga ayah buat, dah cover semua dah anak-anak.
dah mencukupi untuk keseluruhan ahli keluarga kalau seorang buat korban salah Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi sebut dalam hadisnya, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Darah yang nitik ke bumi, sebelum sampai darah ke bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala dah mengampunkan dosa orang yang mengerjakan ibadah korban. Jadi beruntunglah orang yang melakukan ibadah korban, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia telah mendapat keampunan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahkan diampunkan dosa semua ahli keluarga yang ayahnya telah melakukan ibadah korban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma bagi orang yang nak korban ni, yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kebanyakan kita ni kita tak buat sendiri, kita tak sembelih sendiri. Jadi kita wakilkan orang untuk mengurus. Bagi contoh, tuan-tuan nak buat korban di Pondok Darsa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau buat korban di Pondok Darsa, jadi kita akan agih-agihkan korban ini ke seluruh negeri kita salah Sayyidina Muhammad, menyantuni orang-orang miskin, orang fakir, seluruh negeri Allah salah Sayyidina Muhammad. Termasuk kalau ada lebih-lebihan untuk tahfiz pondok-pondok, yang dalam pondok-pondok tu ada makcik tok-tok pondok, anak-anak pondok, jadi mereka turut merasa seronok dengan sebab orang bagi lembu kat mereka untuk mereka makan salah Sayyidina Muhammad. Okey, jadi subhanallah, bagi tuan-tuan yang kita yang tak buat sendiri, kita wakilkan. Jadi nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan bagi nama, masuk nama, kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, daftarkan dengan disertakan satu setumpuk 750 saja salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita akan bagi borang, tuan-tuan isi secara online dan tuan-tuan lafazkan melalui borang tersebut salli ala Sayyidina Muhammad, melalui borang itu wakilkan kepada saya sebagai contoh salli ala Sayyidina Muhammad. Dan wakil itu mana? Wakil urus, wakil menguruskan, pergi cari lembu, masalah saya nak kira lembu, siapa nak sembelih dan sebagainya, di mana nak sembelih, nak bagi di mana. Okay. Selepas daripada kita masalah Sayyidina Muhammad telah isi borang dan niat untuk melakukan korban masalah Sayyidina Muhammad, ketika itu sehingga hari korban masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad bila masuk dalam lafaz tu masalah Sayyidina Muhammad telah melafazkan niat untuk melakukan korban. Jadi tak boleh disunatkan untuk kita tak potong kuku, sunatkan kita tak gunting rambut dan sebagainya masalah Sayyidina Muhammad, sehinggalah binatang korban kita disembelih, barulah kita sahabat Sayyidina Muhammad akan gunting kuku, gunting rambut dan sebagainya. Apa hikmah dia? Hikmah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya bila kuku kita panjang, dia kita harapkan maka dosa kita luruh bersama-sama dengan kuku yang kita kerat, rambut yang panjang yang kita potong. Tu dia panggil hikmah kita melakukan ibadat korban macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana kita dah melakukan ibadat korban seperti mana yang kita sebutkan tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka subhanallah, kita telah menjalankan satu ibadat yang besar sebenarnya, sampai diperagungkan oleh Tuhan ibadat korban, sehingga Allah menamakan hari raya tersebut Hari Raya Korban. Yang seterusnya sebagai mengenang satu pengorbanan yang hebat.
yang telah dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS menyembelih anak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana ada seorang ayah yang tak kasih pada anak? Tapi Allah suruh sembelih anak. Nabi Allah Ibrahim patuh, Nabi Allah Ismail patuh. Jadi sembelih korban ini ialah untuk mengenang satu pengorbanan hebat yang telah dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi bila kita buat korban, sebenarnya bila kita relate dengan hadis tadi, sebelum daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darah menitik ke bumi, dosa kita dah Allah ampun. Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila sahabat bertanya tentang korban. Nabi kata sunnatu abikum Ibrahim. Ni sunnah bapa kamu Ibrahim. Ketika itu para sahabat bertanya, malana minha, kami dapat apa daripada kami buat korban? Nabi kata bi kulli sya'ratin hasanah, dengan setiap bulu binatang tersebut kamu akan mendapat kebaikan. Boleh kira salah Sayyidina Muhammad. Tadi ampun dosa. Sebelum nitik darah ke bumi, diampunkan dosa. Salah Sayyidina Muhammad. Ni Allah nak bagi pula. Siapa rajin, kira. Fikir berapa urat bulu lembu tu sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau 7 orang buat korban, maknanya 7 tumpuk, semua orang akan mendapat kebaikan hasanah daripada seekor lembu tu. Ni bukan bagi-bagi, ambil bagian ni ya. Ni bulu ni bulu. Tak, bukan macam tu. Semua tu. Hang dapat banyak ni. Hang dapat sama dengan itu juga. Jadi siapa yang tak terliuk ataupun teringin nak dapat hasanah dengan sebab buat korban. Tadi ada satu orang mesej tanya, boleh tak kalau dia nak bagi duit, nak suruh cari asnaf untuk buat korban? Ini satu amalan yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah buat dah. Dia nak tolong buat ke orang pula. Dia suruh cari orang miskin-miskin. Orang miskin ni bercita je nak buat korban, tak mampu nak buat. Mereka hanya mampu untuk terima daging dan makan je. Orang ni, orang yang hati mulia ni, dia tolong cari Ustaz. Siapa orang miskin, Ustaz ada Sayyidina Muhammad, nak tolong buat kat dia satu tumpuk 750. Jadi Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, maka begitu pandainya orang mencari peluang untuk mendapat pahala yang melimpah-limpah. Otak tu jalan. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Kita baru nak buat kita, dia nak buat orang dah. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bayar kat dia dengan balasan yang tak terkira-kira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentulah orang miskin akan rasa seronok. Ya Allah, bila pun nak buh nama buat korban. Buh nama saya tak ada duit. Dah orang nak bagi duit. Nak bagi duit. Allah akan menangis orang susah-susah ni. Orang fakir ni menangis. Masa ada Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka gunakanlah setiap nikmat yang Tuhan bagi untuk kebaikan orang lain. Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan itu saya mengakhiri kuliah pada pagi ini dengan mengajak umat Islam untuk marilah kita pakat buat ibadah korban, insya-Allah sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan untuk darsa, jadi saya mengalukan untuk tuan-tuan sallallahu Sayyidina Muhammad buat korban dengan darsa seperti mana tahun lepas-lepas juga sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi untuk kegunaan anak-anak kita makan sepanjang tahun sallallahu Sayyidina Muhammad, dan juga untuk gunaan fakir-fakir miskin yang berada di sekitar kita dan juga di seluruh negeri kita sallallahu Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibadah korban ini jadi suatu yang kita sifatkan meriah pada saat kita melakukan ibadah korban nanti, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada tahun
selepas semakin beransur PKP ni. Jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah pada kita, jadi kita gunakan ruang itu untuk kita menggunakan semaksimalnya demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.